Didik TV KPM akan bincangkan pula apabila Majlis Raja-Raja dia dalam fungsi yang pertama daripada 7 fungsi ialah melantik Yang di-Pertuan Agong, tentulah persoalannya apa pula peranan Yang di-Pertuan Agong dalam negara kita. Jadi di sini kita lihat Yang di-Pertuan Agong mempunyai kuasa dalam perlembagaan persekutuan yang telah merupakan dokumen rasmi. Jadi termaktub di dalam tu. Jadi di sini saya memberikan paparan ialah apa yang terkandung dalam buku teks. Mungkin murid-murid dapat yang di rumah terutama sekali ataupun yang sedang menonton bersama-sama dan ada buku teks, sila buka pada buku teks halaman 46 dan ada QR code sebenarnya dibekalkan dalam buku teks sejarah kita sekarang ini ya. Kalau kita lihat, jadi sangat berbeza daripada zaman dahulu. Betul, interaktif ya. Jadi ini interaktif. Jadi murid apabila kita kata imbas QR code ini, kita dapat lihat ya, ini merupakan inilah yang akan keluar iaitu paparan 16 orang dari Yang di-Pertuan Agong, daripada Yang di-Pertuan Agong yang pertama hinggalah Yang di-Pertuan Agong yang terkini iaitu yang ke-16. Daripada negeri mana tu yang ke-16 ni? Sultan Pahang. Ya, dari kami lah kan. Kami dari Mat Kilau, Kuantan Pahang. Jadi ini sultan kami kali ini merupakan sultan yang dilantik menjadi Yang di-Pertuan Agong mengikut penggiliran sebenarnya. Okey, jadi kita lihat di sinilah soalan dia. Bagaimana Yang di-Pertuan Agong ini dipilih? Okey, jadi soalan dia bagaimana? Jadi di sini ya, cikgu nak murid-murid juga fokus. Nak lihat bagaimana. Bila sebut bagaimana, maka kita lihat kepada cara atau kaedah. Ada 2 kaedah yang digunakan untuk pemilihan Yang di-Pertuan Agong. Iaitu pertama mengikut kaedah yang ditetapkan dalam perlembagaan persekutuan. Dan yang kedua ialah mengikut peraturan-peraturan Majlis Raja-Raja. Okey, jadi kalau kita lihat Raja-Raja Melayu yang terdiri pada 9 orang Raja-Raja, jadi untuk kita imbas balik 9 orang Raja-Raja itu merupakan raja daripada negeri awal dulu kita bincangkan tentang negeri Melayu Bersekutu itu ialah negeri Perak. Jadi bila saya sebut negeri Melayu Bersekutu sebenarnya saya nak tahu murid kita ni tahu tak apa negeri Melayu Bersekutu, apakah negeri-negeri sebut 4 negeri itu. So ini saya bagi soalan cepu mas kepada murid-murid dalam talian lah. Jangan sampai Kak Yuyu jawab. Jangan sampai Kak Yuyu jawab. Okey. Siapa nak mencuba? Perak saya dah sebut, jadi sebut 3 lagi tu. Okey, antara Haris dan Damia, kita bagi peluang. Haris dan Damia. Siapa nak cuba? 2P9S. Budak-budak ni apa ya 2P9S? Sebenarnya diorang ni ada juga penanya. Saya selalu buat akronim. 2P. Ya, Haris. Pulau Pinang. Cuba tak apa, jawab je. 2P apa tadi? 2P9S. 2P. Alamak. Okey. Saya nak cuba. Okey, Damia silakan. Okey, Damia. Perak, Pahang. Tak apa, kita bagi markah dulu 2P tu. Okey. Tadi sebenarnya tadi Haris tak dapat lah. Mana ada Pulau Pinang. Kita bagi Damia 3 markah. Tak apa. Saya terus sambung apa tu 2P9S. Haris kena tutup mikrofon lah. Berulang suara cikgu dengan Kak Yuyu. Okey. Jadi Damia dapat 3 markah. Haris tadi tak dapat markah kerana Pulau Pinang bukan daripada negeri Melayu Bersekutu. Jadi negeri Melayu Bersekutu ni ialah Perak, Pahang, Negeri Sembilan dan Selangor. Jadi 5 negeri lagi merupakan negeri Kedah, Perlis, Kelantan, Terengganu dan Johor. Inilah negeri-negeri yang mempunyai raja dan dalam kalangan negeri-negeri inilah yang akan dipilih dalam mengikut 2 kaedah tadi akan dilantik menjadi Yang di-Pertuan Agong dan seterusnya akan ada lantikan timbalan Yang di-Pertuan Agong. Okey, jadi apa bidang kuasa Yang di-Pertuan Agong? Jadi kita bincangkan ada 3 aspek sebenarnya bidang kuasa, iaitu pertama dalam kuasa eksekutif, yang kedua ialah kuasa perundangan dan yang ketiga ialah kuasa kehakiman. Jadi kita lihat yang pertama, apakah bidang kuasa eksekutif Yang di-Pertuan Agong? Di sini kita lihat ada 4. Yang pertama, Yang di-Pertuan Agong ini merupakan
berkuasa untuk melantik menteri, Perdana Menteri dan Jemaah Menteri dengan lantikan jawatan-jawatan penting yang lain juga. Jadi di sini kalau kita lihat, inilah senarai jawatan-jawatan penting yang perlu mendapat perkenan daripada Yang di-Pertuan Agong. Kemudian kita lihat Yang di-Pertuan Agong dalam kuasa eksekutifnya merupakan pemerintah tertinggi seluruh Angkatan Tentera Malaysia. Dan seterusnya, Yang di-Pertuan Agong melantik diplomatik, iaitu melantik diplomat Malaysia yang akan dihantar bertugas ke luar negara. Dalam kita lihat bidang kuasa yang kedua pula, iaitu kuasa perundangan. Jadi apakah bidang kuasa Yang di-Pertuan Agong dalam bidang perundangan? Seperti dalam paparan. Jadi kalau murid-murid dapat lihat, kuasa mengesahkan sesuatu rang undang-undang. Jadi di sinilah kita lihat kuasa raja dalam pemerintahan, dan Yang di-Pertuan Agong inilah kuasanya, dan kemudian dari segi kuasa untuk memanggil berkaitan dengan parlimen ini, memanggil untuk persidangan parlimen ataupun menghentikan atau membubarkan parlimen dalam mengikut situasi yang dirasakan atas budi bicara Yang di-Pertuan Agong perlu berlaku peristiwa ataupun situasi-situasi ini. Kemudian kita lihat Yang di-Pertuan Agong dari segi perundangan merupakan ketua agama Islam. Jadi sama sekali ketua bagi agama Islam bagi negeri-negeri yang tidak mempunyai raja-raja Melayu. Jadi kita tahulah negeri Sarawak sebab ada Yang di-Pertuan, wilayah persekutuan. Jadi ini kita lihat. Yang penting sekali salah satu lagi ialah tentang pengisytiharan darurat. Jadi pengisytiharan darurat ini sekiranya berlaku darurat dan atas nasihat dan juga maksudnya bukan atas kita kata sewenang-wenangnya darurat ini diisytiharkan, tetapi dengan menimbang perkara-perkara yang mungkin boleh membawa kepada isu keselamatan, maka Yang di-Pertuan Agong boleh mengisytiharkan darurat. Jadi kita tidak boleh mempertikaikan apa yang ada dalam perlembagaan. Kemudian kuasa yang ketiga ialah kuasa kehakiman. Jadi kuasa kehakiman di sini merujuk kepada kuasa Yang di-Pertuan Agong untuk melantik hakim mahkamah atasan. Jadi mahkamah atasan ini hakimnya dilantik atas nasihat Perdana Menteri setelah, jadi dia kena ada syarat, setelah dipertimbang oleh Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman. Kalau tadi dalam kuasa eksekutif, lantikan jawatan-jawatan seperti Ketua Audit Negara itu perlu mendapat atas nasihat Jemaah Menteri. Tapi di sini atas nasihat Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman, dan mesti juga berunding dengan Majlis Raja-Raja. Dalam kuasa pengampunan, jadi inilah kalau kita lihat terutama sekali apabila sambutan hari kelahiran kan. Jadi kuasa pada ketika inilah juga Yang di-Pertuan Agong mempunyai keistimewaan untuk memberikan pengampunan bagi kes-kes yang berkaitan dengan hal-hal jenayah di wilayah persekutuan. Tetapi yang mana kita lihat Yang di-Pertuan Agong ini bertindak dengan kuasa pengampunan ini adalah mengikut nasihat Lembaga Pengampunan. Kuasa mengampun menangguh, meringankan hukuman yang dijatuhkan oleh Mahkamah Tentera, Mahkamah Syariah di Melaka, Pulau Pinang, Sarawak, Sabah dan wilayah persekutuan. Jadi inilah merupakan perkara-perkara yang memang menjadi bidang kuasa Yang di-Pertuan Agong. Jadi kalau nak tahu lebih lanjut, kita lihatlah, masuk murid-murid boleh lihat juga sebenarnya dalam perlembagaan ini juga kita boleh tahu di manakah kedudukan Yang di-Pertuan Agong, keutamaan raja dan di-Pertuan Negeri di sini rujuk pada buku teks muka surat 48. Ambil telefon, sila imbas pada kod QR yang ada pada halaman ini. Jadi kata kita dah panjang berjela terangkan, mestilah kita uji. Dekat cikgu dah ni sebenarnya. Jadi cikgu nak ujilah pula. Kita uji dengan soalan berbentuk pilih jawapan yang tepat. Jadi di sini saya bekalkan murid-murid dengan papan putih. Dah bersedia murid-murid dengan papan putih? Okey, semua dah bersedia. Kita terus pada jawapan. Jadi di sini saya paparkan soalan, murid-murid terus tuliskan jawapan. Kak Yuyu dah bersedia dah ni. Jadi soalan yang pertama, apakah peruntukan yang terkandung dalam Perlembagaan Persekutuan bahagian ke
Berapa kita panggil? Bahagian keempat, bab Bahagian 1, keempat, perkara bab 1. 32. Perkara 32. Okey. A. Tanggungjawab Majlis Raja-Raja. B. Syarat pelantikan yang di-Pertuan Agong. C. Kuasa mutlak raja dalam pemerintahan. Atau D. Kedudukan yang di-Pertuan Agong. Okey, jawab dan boleh angkat papan putih masing-masing. Tada! Tada. Okey, di Alamak. Fahmi, cepat Fahmi. Okey, cepat Fahmi Fahmi. fikir Apa panjang tu. jawapan dia Fahmi? Angkat, Fahmi. Angkat sikit. Oh, semua pilih jawapan D. Betul tu. Betul, atau cikgu. salah ni? Okey, jadi kita tengok sisir jawapan yang tak ada kaitan. Tapi betul Betul. jawapan dia. So, semua orang akan dapat 3 markah. Okey, 3 markah. Kemudian, soalan yang kedua. Sambil Kak Yuyu meletakkan markah untuk keempat-empat murid kita, cikgu bacakan soalan. Mengapakah, yang ini cikgu tak sebut, tapi mengapakah tertera perkataan urusan Seri Paduka Baginda pada surat urusan rasmi kerajaan? Okey. Pertama, A ialah mengandungi maklumat sulit. B ialah mendapat perkenan Majlis Raja-Raja. C, memerlukan tindakan segera pihak kerajaan. Dan D, membuktikan yang di-Pertuan Agong punca kuasa pemerintahan. Okey, Dengan apakah kiraan jawapannya? 3, 2, 1. Boleh angkat papan Boleh putih angkat jawapan? masing-masing. D juga? D. Betul Okey. you rasa? Betul kot. Okey, jom kita tengok betul atau salah. Betul. Ya, betul juga. Okey, jadi kat situ kita bincangkan bukti punca kuasa pemerintahan dia. Didik TV KPM